Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dalam pembelajaran kita berhubung dengan tajuk Asas Tajwid Al-Quran. Sekarang kita berada di dalam siri yang ke-19 dan di bawah subtajuk iaitu mengenali kriteria, makhraj, sifat dan bagaimana hendak menulis huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kali ini kita pergi kepada huruf yang ke-17 iaitu huruf Za. Sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat penjelasan saya tentang huruf Za ini. Baik, sama-sama kita memperhatikannya. Baik, pertama kita perhatikan bagaimana bentuk huruf Za. Sebelum saya memulakan bagaimana hendak menulis huruf Za. Di sini saya padamkan huruf Za yang sahabat-sahabat semua dah lihat. Iaitu kalau kita nak menulis huruf Za, tentukan iaitu kita berada di garisan, tarik ke kanan dari kiri bawa ke kanan, kemudian naik ke atas membulat seperti kepala Swad, lepas tu bawa ke bawah. Dan bubuh alif atasnya, iaitu tiang dia, iaitu kemudian bubuh titik. Baik, itulah dia cara kita menulis huruf Za. Baik, huruf Za ini ada dua nama, Za ataupun Za. Kemudian huruf Za ini boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Kemudian huruf Za juga adalah huruf yang menerima titik, dan kita dapat perhatikan pada huruf Za itu, kalau kita tak ada titik tu jadi to. Jadi kita ada titik sini Za. Baik. Makhraj huruf Za ini kita kena perhatikan bahawa dia keluar antara belakang hujung lidah kita. Belakang hujung lidah. Kalau ini hujung lidah kita, hujung lidah kita, ini hujung lidah, iaitu ini belakang dia. Iaitu dia bertentangan dengan dua gigi kacip atas kita, iaitu gigi kita yang atas. Baik. Itu makhraj huruf bagi Za. Dan kemudian huruf Za ini untuk menyebutnya dia ada beberapa sifat, iaitu bila kita sebut nafas kita akan tertahan nak menyebutnya. Kemudian dia ada sifat rahawah, suara terlepas. Tadi nafas yang tertahan tetapi suara terlepas. Kemudian ia mempunyai sifat isti'la, yang mana sebahagian pangkal lidah kita akan terangkat. Pangkal lidah, bukan lidah, seluruh lidah tidak. Pangkal lidah terangkat. Kemudian dia juga ada sifat itbaq, di mana barulah terangkat lidah menutupi langit-langit apabila menyebut huruf Za. Dan sifat yang kelima ialah ismat, iaitu tertegah dia daripada segera terkeluar. Baik. Saya ulangi lagi bahawa inilah bentuk Za. Ada satu titik, kemudian dia ada dua nama, Za atau Za. Kemudian dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Perhatikan di sini, sebelum boleh sambung, selepas dia boleh sambung. Kemudian dia adalah huruf yang menerima titik. Baik, makhraj huruf Za ini ialah antara belakang hujung lidah bertentangan dengan dua gigi kacip atas. Dan sifatnya ialah jahar. Pertama, jahar, nafas kita tertahan semasa nak menyebutnya. Yang kedua, rakhawah, iaitu suara terlepas. Nafas tahan, suara terlepas. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai sifat isti'la, di mana sebahagian pangkal lidah kita terangkat. Sebahagian saja, bukan seluruh pangkal lidah. Kemudian itbaq, sifat yang keempat, itbaq, iaitu terangkat lidah menutup langit-langit kita. Dan yang kelima ialah ismat, dia tertegah daripada segera terkeluar. Di mana dia tidak keluar dengan segera nak menyebutnya itu. Baik, itulah dia penjelasan saya pada hari ini. Dan kita akan terus dengan penjelasan siri yang ke-20 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bertemu kembali kita dalam pembelajaran kita, iaitu berhubung dengan asas tajwid Al-Quran, siri yang ke-20. Siri yang ke-20 ini membincangkan tentang iaitu huruf yang ke-18, iaitu huruf Ain yang terdapat di dalam 29 huruf hijaiyah. Iaitu kalau dalam ejaan ruminya diletakkan tanda koma di atas, iaitu A-I-N, Ain. Baik, saya teruskan dengan penjelasannya dan mohon sahabat-sahabat semua berikan tumpuan kepada penjelasan tersebut. Baik, huruf Ain ini mula-mula kita belajar bagaimana menulis huruf Ain. Iaitu pertama kita akan tulis daripada menulis huruf Ain, iaitu tulis kepalanya dahulu, iaitu separuh bulatan naik ke atas sikit, kemudian separuh bulatan besar ke bawah, ke kiri, kemudian bawa balik ke kanan dan lepaskan. Begitulah cara menulis huruf Ain. Saya harap sahabat-sahabat semua dah dapat melihat bagaimana menulis huruf Ain. Baik, huruf Ain ini kriterianya iaitu ia mempunyai satu nama. Kemudian dari segi penulisan, dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Kemudian kalau kita perhatikan, Ain ini adalah huruf yang tidak bertitik. Jadi dia dianggap sebagai huruf yang tidak menerima titik. Baik. Yang paling penting iaitu makhraj dan sifatnya. Kita pergi kepada makhrajnya, di mana makhrajnya keluar daripada huruf Ain ini adalah daripada tengah halkum kita. Kalau kita pegang halkum kita tengah-tengah betul. Ain, huruf Ain, dan huruf Ha pun juga di situ. Baik. Kalau kita daripada segi lukisan, saya tunjukkan ini batang leher kita dan sini halkum kita. Sini halkum kita, lelaki nampak, boleh nampak macam tu. Kemudian kalau perempuan tak nampak, tapi inilah dia halkum. Jadi yang tengah ini dipanggil tengah halkum, yang hujung atas itu dipanggil hujung halkum, yang pangkal bawah leher kita itu, bawah halkum kita dipanggil pangkal halkum. Dan di sinilah Ain keluar. Ain keluar daripada tengah halkum. Itu maharasnya. Dan kena tentukan bahawa Ain itu keluar daripada tengah halkum. Kemudian pergi kepada sifatnya jahar. Kita dah pernah dengar bahawa nafas kita tertahan masa mula nak menyebutnya. Kemudian yang kedua ialah sifat tawasud, di mana dia adalah sifat yang baru kita dengar, yang bermula dengan huruf Ain mempunyai sifat tawasud, iaitu pertengahan antara syiddah dengan rakhawah. Itu maksud tawasud, iaitu antara suara kita terlepas dan juga suara kita tertahan. Antara, nak kata terlepas tidak dan tertahan pun tidak, iaitu pertengahannya. Baik, sifat yang ketiga ialah istifal, di mana tidak terangkat pangkal lidah kita semasa menyebut huruf Ain. Dan kemudian sifat yang keempat ialah infitah, iaitu antara lidah dengan langit-langit terbuka semasa menyebut huruf Ain ini. Dan sifat yang kelima ialah ismat, tertegah daripada segera terkeluar apabila menyebut huruf Ain. Baik, itulah tentang penjelasan huruf Ain, dan saya ulangi, iaitu huruf yang ke-18 ialah huruf Ain, dan huruf Ain ini mempunyai satu nama saja, iaitu Ain. Kemudian dua, dalam penulisan dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya dan selepasnya. Dan kita perhatikan bahawa Ain adalah huruf yang tidak menerima titik kerana tidak ada tanda-tanda titik. Kalau ada titik dah jadi berubah huruf tersebut. Baik, makhraj huruf dia keluar betul-betul di tengah halkum kita. Kemudian sifatnya pula terdapat 5 sifat. Pertama jahar, di mana nafas tertahan. Tawasud, saya ulang, tawasud, iaitu Ain ini keluar di pertengahan antara suara kita terlepas dengan suara kita tertahan. Itu antara syiddah dengan rakhawah. Yang kemudian sifat yang ketiga ialah istifal. Bila menyebut huruf Ain tidak terangkat pangkal lidah kita. Kemudian sifat yang keempat ialah infitah,
iaitu apabila menyebut huruf Ain antara lidah dengan langit-langit agak terbuka. Dan yang kelima ialah ismat, tertegah daripada segera terkeluar. Jadi itulah penjelasan tentang huruf Ain. Saya harap sahabat-sahabat dan teman-teman semua telah memahami bagaimana hendak menulis huruf Ain. Kecantikan sesuatu huruf itu bergantung pada kesenian tangan kita. Ada orang boleh menulis cantik, ada orang kurang cantik. Jadi itu adalah pemberian Allah SWT, ya. Dan juga hendakkan latihan selalu. Iaitu kalau macam saya dah daripada sekolah rendah dulu, sekolah agama, kita dah belajar menulis huruf-huruf Jawi dan juga menulis huruf-huruf Al-Quran. InsyaAllah sahabat-sahabat semua juga dapat menguasainya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share bersama teman-teman yang lain.